Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan, di mana seperti biasa kita akan rangkumkan berita-berita terbesar sepanjang minggu ini sambil kita memberikan sedikit pratonton atau preview berkenaan dengan apa yang mungkin mendominasi tajuk-tajuk berita sepanjang minggu depan. Satu topik yang mungkin mendominasi berita kedua-dua minggu ini, iaitu minggu ini dan juga minggu depan dan mungkin minggu-minggu akan datang juga, adalah varian COVID-19 yang baru, varian Omicron, yang banyak diperkatakan sekarang iaitu varian yang sangat membimbangkan, diklasifikasikan sebagai VOC atau Variant of Concern oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Varian baru bukan sesuatu yang asing bagi kita kerana kita sudah berdepan dengan beberapa varian baru sejak setahun yang lepas, termasuk Delta, Delta Plus, Alpha dan sebagainya. Tapi kali ini ada mungkin sedikit kelainan pada varian ini yang lebih merisaukan berbanding sebelum-sebelum ini, iaitu antaranya dikatakan genetik makeup varian ini berbeza, sekaligus menimbulkan ketakutan sama ada ia mungkin tidak akan mungkin akan menyebabkan vaksin kita sekarang ini kurang berkesan tentang varian Omicron ini. Tapi apa yang kita tahu setakat ini mengenai varian yang muncul daripada Afrika Selatan dan sudah pun ditemui di beberapa negara, termasuk Britain, Jerman, Itali dan juga Belgium. Saya bersama dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Profesor Mahdia Dr. Malina Osman di talian sekarang. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, banyak yang kita tak tahu lagi berkenaan dengan varian Omicron ini. Apa yang kita sudah tahu setakat ini? Okey, varian Omicron ini telah ditemui di Afrika Selatan, yang mana didapati bahawa ia agak berbeza dengan strain sebelum ini, dan yang agak membimbangkan ialah disebut mutasi yang berlaku agak meluas, lebih daripada 30 protein yang terlibat. Dan dengan penemuan tersebut, apa yang agak merisaukan ialah kemungkinan terdapat impak klinikal yang mungkin setara ataupun lebih teruk berbanding dengan varian Delta ataupun Delta Plus sebelum ini. Namun begitu, data-data klinikal masih belum cukup untuk memberikan kita informasi sepenuhnya. Dan saya berpendapat pada masa ini kita hanya perlu menunggu data-data yang lebih mencukupi untuk kita menyimpulkan apa sebenarnya yang bakal berlaku. Namun pada masa ini seperti biasa, kunci pencegahannya ialah untuk kita sentiasa berjaga-jaga dan mematuhi SOP seperti mana yang telah dilaksanakan. Prof, selalunya berapa lama masa minimum yang kita perlukan untuk tahu lebih banyak atau tahu maklumat yang cukup banyak berkenaan dengan satu-satu varian baru apabila ia muncul? Seperti mana yang saya dimaklumkan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia memaklumkan kajian-kajian terperinci mengenai varian tersebut sedang giat dilaksanakan. Namun berdasarkan informasi yang pernah kita terima sebelum ini, kita memerlukan 2 hingga 4 minggu, maksudnya untuk melihat impak ataupun kesan yang lebih ketara terhadap varian-varian yang baru ditemui. Kita perlu maklumlah sekarang ni berbeza dengan 30-50 tahun dulu, sebab dunia teknologi molekular hari ini begitu pantas mengesan sebarang perubahan genetik. Dan ini kadang-kadang tidak selari ataupun tidak contemporary berbanding dengan penemuan di bidang klinikal. Jadi masa memang diperlukan bagi melihat penuhnya ada kaitan ataupun tidak. Sebab kita dari segi perubatan dan kesihatan ini, kita melihat kepada impak sebenar yang berlaku di kalangan individu dan juga masyarakat setempat. Untuk sahaja melihat perubahan dari segi molekul sebenarnya tidak cukup untuk kita menyimpulkan sesuatu. Jadi tempoh seperti mana yang saya sebut tadi, 2 minggu paling awal ataupun mungkin selepas itu yang dapat memberikan kita gambaran sepenuhnya. Tempoh pada pandangan saya sebulan ini agak kritikal untuk kita membuat sebarang kesimpulan. Prof, sudah tentu antara ketakutan terbesar dan persoalan pertama yang berlegar di fikiran orang ramai dan juga para pakar di serata dunia adalah dengan penemuan varian baru yang dilihat sangat unik dan mungkin lebih agresif ini, adakah vaksin COVID-19 yang sedia ada, beberapa jenama yang kita ada di negara ini masih lagi berkesan? Saya mahu mainkan satu klip audio daripada Danny Altman, Profesor Immunologi di Imperial College London. Boleh kita mainkan dahulu? In some ways, if you look at the straight molecular biology of the mutations, it looks potentially quite a lot scarier even than Delta. And this looks potentially worse.
On the other hand, there's no reporting from South Africa yet that cases are more severe. And it looks like vaccines may still be doing something, because we heard from there yesterday that the people in hospital tended to be the unvaccinated people rather than the vaccinated. Ya Prof, masih lagi awal seperti yang Prof sebut sebentar tadi, dan masih lagi awal sebenarnya kata pakar-pakar kesihatan di seluruh dunia. Kita tidak mahu jump to conclusions, tapi apa yang kita tahu secara logik dan berdasarkan pengalaman kita sejak 2 tahun lepas adalah antara lain rupa bentuk spike protein varian ini jauh berbeza dengan varian-varian sebelum ini. Dan jika saya tak silap, boleh betulkan saya jika saya salah, vaksin banyak bergantung kepada spike protein. Satu-satu vaksin itu boleh mengenali virus itu menerusi spike protein dan mengalahkannya berdasarkan itu. Jika spike protein itu berbeza, mungkin ada masalah untuk vaksin kita yang sedia ada sekarang untuk mengenal pasti varian ini jika ia masuk dalam tubuh badan dan sekaligus tidak berkesan untuk melawan virus itu di dalam tubuh badan. Adakah ini ketakutannya, Prof? Sedikit sebanyak informasi itu memang memberikan kegusaran, ya. Sama ada vaksin sedia ada dapat meneruskan keberkesanannya kepada mereka-mereka yang telah mengambilnya. Bagaimanapun saya agak optimis kerana penghasilan vaksin mengambil kira sebenarnya komponen utama bagi mengambil kira kemungkinan mutasi-mutasi pada masa akan datang. Dan saya difahamkan terdapat sedikit perbahasan dari segi aspek keberkesanan vaksin. Ada yang berpendapat vaksin sedia ada sepatutnya mampu untuk mencegah jangkitan yang lebih serius ataupun lebih teruk, ataupun boleh mencegah jangkitan, dan ada pula yang mengatakan mungkin tidak lagi berkesan. Tapi saya berpendapat kita punya kelebihan pada masa ini ialah berbanding dengan masa Delta dahulu memang vaksin masih dalam ongoing waktu itu. Tapi pada masa ini kebanyakan kita sudah pun divaksin dan sedikit sebanyak antibody terhadap jangkitan COVID-19 itu sudah ada, dan ini membantulah juga kalau kemungkinan berlakunya jangkitan pada masa akan datang. Dari segi kesimpulan sama ada ia memerlukan vaksin lain pada masa akan datang, itu masih memerlukan data klinikal dan epidemiologi. Yang pasti kebimbangan itu ada benarnya, namun dalam masa yang sama seperti mana yang pernah saya bincangkan sebelum ini, yang paling penting apabila wujudnya varian baru ialah komitmen kita untuk meneruskan kepatuhan terhadap SOP. Sebab bila kita patuh SOP, walaupun varian yang datang itu berbeza, kita mampu mengekang penularan. Kita juga sedang merombak semula dan akan memperkenalkan dan mengumumkan National Testing Strategy, Prof, COVID-19, dan melihat kepada kemunculan varian baru ini. Adakah Prof melihat mungkin sesuatu pengubahsuaian atau perubahan perlu dibuat apabila kita mengambil kira ada varian baru yang mungkin lebih berbahaya ini? Kemungkinan sedemikian disebabkan oleh, kalau kita bandingkan dengan masa wabak ini muncul itu dengan varian dari Wuhan dulu, dan memang agak berbeza. Namun dari segi teknologi, saya berpendapat kepakaran mereka dalam bidang makmal dalam mewujudkan ujian saringan yang dapat meliputi semua varian-varian sedia ada secara kontemporari sepatutnya tidak menjadi isu yang besar. Dan sekiranya ia diperlukan penambahbaikan, saya agak optimis ianya mampu dilakukan berdasarkan pengalaman kita menghadapi wabak ni sudah melebihi saya ingat 20 bulan, dan pada masa akan datang pasti lebih banyak lagi ujian-ujian saringan yang lebih canggih akan diperkenalkan. Setakat ini, Prof, varian ini sudah pun dikesan sudah tentu di Afrika Selatan, iaitu negara asalnya, tapi selain itu sudah pun dikesan di Britain, Jerman, Itali, Belgium, kebanyakannya negara-negara Eropah. Sudah tentu kita ada langkah-langkah pencegahan di negara kita, iaitu walaupun kita sudah buka sempadan antarabangsa dan kita sudah buka sempadan negeri, kita masih lagi ada requirement untuk kuarantin. Kita mewajibkan kuarantin, dan daripada negara-negara Afrika juga kita wajibkan kuarantin dan sebagainya. Tapi kalau kita ingat balik, Prof, daripada kemunculan varian Delta dan Delta Plus dahulu, pada ketika itu kita masih lagi belum pun membuka sempadan negara, tapi akhirnya dikesan juga. Mungkin soalan saya, adakah ada sebarang penjelasan mengapa jikalau dahulu pun kita sudah tutup sempadan dan memerlukan kuarantin untuk rakyat Malaysia pulang, varian itu masih lagi boleh masuk ke dalam negara kita? Kerana kita risaukan perkara yang sama mungkin berlaku dengan varian Omicron ini kerana ia lebih lagi berbahaya. Saya difahamkan walaupun sempadan negara ditutup, namun sebahagian individu masih dibenarkan untuk melakukan perjalanan dengan syarat-syarat ataupun keadaan-keadaan tertentu.
mungkin sebahagian daripada jangkitan tersebut berlaku melalui proses yang berkenaan. Ya. Mereka-mereka yang datang untuk tujuan perniagaan, pelajaran dan sebagainya masih dibenarkan untuk berbuat demikian. Namun untuk virus strain yang baru ni, Omicron, saya difahamkan kita tak dibenarkan untuk membuat perjalanan ke negara tersebut, tapi tidak ada larangan untuk mereka datang ke negara kita. Saya berpendapat untuk tempoh sementara ni, sebab dalam tempoh 2 hingga 4 minggu ni agak kritikal lah kalau kita lihat dari segi kesihatan awam. Saya lebih cenderung kalau kita dapat membuat menggantung sementara kemasukan mereka dari negara-negara tersebut sehingga jelas kepada kita kesan sebenar impak daripada Omicron ini. Ianya lebih baik daripada sekiranya berlaku dalam tempoh masa yang akan datang ledakan akibat varian tersebut, sekurang-kurangnya di peringkat awal kita telah melakukan langkah berjaga-jaga tersebut daripada melakukan di peringkat yang agak lewat. Dan Prof, kita juga sudah pun dan kita bakal membuka tidak lama lagi laluan perjalanan dengan Singapura sebagai contoh. VTL tidak perlu kuarantin untuk mereka yang sudah pun lengkap 2 dos vaksin. VTL dan juga polisi-polisi seumpama ini, adakah kita perlu mungkin tangguhkan dulu atau lihat semula dengan kemunculan varian Omicron ini, atau adakah wajar untuk kita teruskan sahaja? Saya berpendapat ia bergantung kepada surveillance ataupun pemantauan semasa sama ada varian tersebut sudah ditemui ataupun tidak di rantau inilah. Pada pandangan saya dengan SOP ataupun prosedur sedia ada dan syarat-syarat yang berkenaan, VTL tersebut pada pendapat saya masih lagi boleh dilaksanakan dengan selamat, bergantung kepada komitmen masing-masing lah untuk patuh kepada prosedur yang ditetapkan. Tapi kalau saya kata sudah ditemui, mungkin sedikit sebanyak perubahan. Dan satu lagi tentang definisi lengkap vaksin tu mungkin boleh semak semula, bergantung kepada keperluan kepada dos penggalak dan sebagainya. Mungkin boleh ditambah baik dari sudut itu juga. Sekiranya sudah mendapatkan dos penggalak yang ketiga baru dikira sudah lengkap vaksinasi. Dan akhirnya Prof, kita sudah kehabisan masa, tapi akhir sekali kita tahu bahawa kemunculan varian-varian baru ini mungkin akan diburukkan lagi dengan mereka yang enggan mengambil vaksin ataupun mereka yang lambat mengambil vaksin kerana ia memberikan masa lebih untuk virus ini berlegar dan bermutasi di seluruh dunia. Lebih banyak peluang ia diberi untuk disebarkan dari satu manusia ke satu manusia, lebih tinggi kebarangkalian ia untuk mutate dan menjadi varian baru seperti kita lihat sekarang. Melihat kepada banyak varian baru yang kita sudah ada dan dilihat nampaknya semakin baru semakin bahaya, termasuk varian Omicron ini. Adakah sudah tiba masanya kerajaan mungkin mewajibkan vaksin sebelum ia menjadi satu perkara yang berada di luar kawalan kita dan lebih banyak varian baru yang lebih berbahaya akan muncul selepas ini? Saya kalau dilihat dari segi kesihatan awam, kepentingan masyarakat dan juga sistem perkhidmatan kesihatan kita dan juga pengalaman yang telah kita lalui, pengalaman getir pada Jun, Julai, Ogos lalu, saya cenderung untuk berpendapat bahawa wajar sebenarnya kerajaan mewajibkan vaksin penggalak ini. Sebab pada pendapat saya, kita dan juga mereka di bahagian barisan hadapan tidak sanggup lagi untuk menghadapi satu kitaran yang lebih teruk. Kalau dulu kita pernah mengalami kes aktif sehingga lebih 260,000 dan kita tidak sanggup lagi untuk menghadapi keadaan yang sama pada masa akan datang dengan angka kematian yang sangat tinggi, 400-500 sehari. Jadi saya cenderung untuk menyokonglah langkah-langkah tersebut dan kalau boleh ia juga dipanjangkan untuk organisasi-organisasi yang melibatkan kepentingan awam. Baik, terima kasih Prof. Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia atau UPM. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini, harga barang naik. Apa punca dan apa penyelesaiannya? Itu selepas ini. Kembali bersama Fokus Minggu Depan. Saya Lokman Haris dan minggu depan dan mungkin minggu-minggu akan datang kita akan terus dibelenggu oleh topik ini, iaitu kenaikan harga barangan asas. Dan ini antara senarai harga barang asas yang penting kita kongsikan beberapa hari lepas di Astro Awani. Kita lihat ada kenaikan 200% ke sawi pendek brokoli naik 150%. Kobis bunga naik 100%. Dan kita lihat barang-barang lain di muka surat seterusnya, antara lain ayam, tenggiri papan dan juga sayur-sayur yang lain. Kalau kita bandingkan, ini adalah data Jabatan Perangkaan Malaysia, kita bandingkan September dan Oktober 2021, hanya sebulan bezanya, tapi naik 4.45% untuk timun. Cili padi naik 3.45% dan seterusnya kita lihat ayam antara
Topik perdebatan yang sangat hangat setakat ini, naik 0.74%. Tenggiri papan naik hampir 2.4%. Across the board kita lihat banyak barang asas yang digunakan oleh rakyat kebanyakan untuk masak masakan asas mereka kesemuanya ataupun kebanyakannya naik harga dengan begitu signifikan. Itu masalahnya dan kita sudah bincang banyak kali sejak beberapa hari lepas di Astro Awal ini. Tapi kita cuba ingin faham mengapa harga barang ini semua naik. Apa puncanya? Kerana untuk kita mengenal pasti penyelesaiannya, baik dari segi jangka pendek, sederhana maupun panjang, kita perlu faham apa puncanya. Saya disertai oleh penganalisis ekonomi Profesor Mahdia Dr. Yusof Saari. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Man. Okey, banyak pihak menuding jari atas kenaikan harga barang ini seperti yang biasa berlaku setiap kali masalah ini timbul. Tapi penjelasan daripada segi ekonominya, Prof, mengapa kesemua harga barangan asas ini meningkat baru-baru ini? Lokman, begini, saya cuba ceritakan sedikit cuba ambil kesempatan nanti ini untuk memberi pemahaman kepada kita dan juga seluruh rakyat Malaysia kenapa keadaan ini berlaku ya. Baik, yang pertama Lokman ya, apabila ekonomi kita dibuka semula, ekonomi sudah boleh beroperasi dan juga kebanyakannya institusi ataupun industri-industri dan juga pengguna dah boleh melakukan aktiviti ekonomi seperti mana sedia kala walaupun masih lagi terdapat beberapa kekangan ya. Jadi ini telah menyumbang kepada peningkatan permintaan, peningkatan penggunaan ataupun perbelanjaan sama ada oleh isi rumah, pihak swasta ataupun juga pihak kerajaan. Jadi apabila keadaan peningkatan permintaan ini berlaku dan dengan keadaan di sudut penawarannya pula ataupun di sudut sudut pengeluarannya pula, penawarannya pula, keadaannya berbeza, Lokman. Keadaan ini berlaku yang saya nampak adalah ada kekejutan ataupun shortage ataupun distortion, gangguan di peringkat penawaran yang mana kalau kita lihat ada beberapa isu yang menyebabkan kenapa pengeluaran itu tidak dapat menyokong tambahan perbelanjaan ataupun tambahan permintaan yang sedang berlaku ini. Ini kerana permintaan agak rendah sewaktu PKP dan sebagainya, Prof. Betul, dan sekarang ini apabila ekonomi kembali dibuka semula, aktiviti kembali kepada normal, permintaan melonjak semula seperti sebelum pandemik. Ya, betul. Itu punca utama dia. Tetapi ya, kalau peningkatan permintaan ini kalau disokong oleh dengan penawaran yang tidak ada distortion, tidak ada gangguan, ia tidaklah menjadi satu perkara yang meruncing seperti mana kita alami sekarang. Okey, apa yang berlaku di sudut pengeluaran penawarannya, kita lihat bahawa untuk menyokong pertambahan permintaan tadi, terdapat segelintir pengeluar yang mana terutamanya kita lihat dalam konteks ayam yang mana dedak, yang mana inputnya, bahan makanannya sebahagian besarnya kita import daripada luar. Jadi ini salah satu bila di negara pengeluar pun ada mengalami masalah, ini dalam masa yang sama permintaan dalaman meningkat, jadi ini menyebabkan pengeluar cenderung untuk naikkan harga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena faham juga wujudnya shortage labor ya ataupun kekurangan pekerja, terutamanya saya difahamkan pekerja asing ya, terutama yang di sektor peladangan termasuk juga sektor yang berkaitan dengan makanan ya. Ini telah menyebabkan kuantiti pengeluaran menurun. Selain dari itu, faktor yang kita tidak dapat elak iaitu faktor cuaca juga memainkan peranan juga dalam keadaan sekarang. Terutamanya dah berkaitan dengan aspek makanan ya ataupun produk pertanian. Jadi keseluruhannya, Lokman, permintaan yang meningkat ini tidak dapat disokong oleh pengeluaran yang sedia ada disebabkan oleh kekangan di sudut penawaran tadi ya, termasuklah tadi yang saya beritahu harga makanan, bahan mentah yang kita import sebahagian besarnya, kekurangan pekerja di sektor yang berkaitan dengan pertanian dan juga disumbang oleh faktor cuaca dan juga mungkin faktor-faktor lain juga ada yang kita mungkin tidak nampak ya, iaitu saya nampak mungkin ada juga iaitu peluang untuk di satu pihak yang mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku. Ya, kita lihat, Prof, antara yang disebut oleh Syahril Hamdan, Ketua Pengarah Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, rata-ratanya sama dengan apa yang Prof sebut. Ayam itu harga dedaknya meningkat. Kita import hampir 100% bahan untuk membuat dedak seperti jagung, kacang soya. Kita import 3.3 bilion ringgit
jagung dan juga 1.3 bilion ringgit kacang soya daripada negara-negara seperti Argentina dan juga Brazil. Kemudian ada kemarau, supply di situ juga kurang dan kita banyak bergantung kepada bahan-bahan ini untuk mendapat dedak dan sebagainya untuk membolehkan kita menternak ayam dan menjualnya di pasaran tempatan. Jadi apabila harga ini meningkat di bahagian pemborong ataupun bahagian pengusaha penternak di sana, dia akan transferred to the end price. Jadi kita tahu masalahnya di sini. Dicampur pula dengan cuaca seperti yang Prof sebut tadi, ketiadaan pekerja asing dan sebagainya. Sudah tentu banyak perdebatan berlega di sekitar bagaimana kita ingin mengambil langkah jangka panjang untuk meningkatkan food security kita. Kita banyak menghasilkan makanan dan bahan mentah di sini supaya kita tak bergantung pada orang lain di luar seperti sekarang. Tapi apa antara low hanging fruits? Apa antara langkah-langkah yang boleh dilakukan sekarang ataupun dalam jangka masa pendek? Kerana harga yang meningkat ini memberi kesan yang immediate kepada orang ramai dan mereka mungkin tak boleh tunggu 2-3 tahun, 5-10 tahun untuk kita boleh menghasilkan semua bahan ini secara sendiri di Malaysia. Luqman, solusinya ataupun jawapannya mudah saja untuk jangka masa pendek. Dan saya kira jawapannya adalah jawapan yang bukan lagi jawapan baru, jawapan klasik yang banyak kali diulang, banyak kali diucapkan oleh penganalisis dan pakar-pakar yang berkaitan dengan sektor pertanian, ya. Solusi mudah, Luqman, keadaan sekarang adalah oleh kerana harga di dalam pasaran domestik ini mahal, ya, disebabkan oleh kita kekangan pengeluar ataupun penternak domestik yang bergantung kepada import makanan yang tinggi. Jadi solusi yang cepat adalah untuk menstabilkan harga makanan ini dan juga memastikan rakyat semuanya golongan berpendapatan rendah, mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan ni pokoknya mendapat kelegaan kepada mereka seselari dengan konsep keluarga Malaysia. Ya Luqman, bagi saya kita import daripada luar. Jika harga ayam dalam domestik mahal, kita import daripada negara-negara yang jiran, yang contohnya kalau kita lihat di Thailand ataupun di Vietnam yang mana kos pengeluaran ayam mereka lebih murah. Jadi itu adalah solusi jangka masa pendek yang boleh menstabilkan harga makanan. Tapi campur dengan kos import dan sebagainya, Prof, adakah itu juga tidak akan menyebabkan harga akhir mahal juga seperti yang kita saksikan di pasaran domestik sekarang? Tidak semestinya, kerana di negara seperti negara yang saya tahu di negara jiran kita Thailand, kos kos untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan seekor ayam itu lebih murah. Kalau kita ambil kira dengan kos import, dengan kos transportation masih lagi murah untuk dipertimbangkan. Kalaupun tidak dapat masuk ayam secara seko, kita boleh juga import ayam dalam bentuk potongan tertentu yang mana sebahagiannya dari tempat lain lebih murah. Jadi kita strateginya kena bijak kerana sebab di akhirnya kita nak pastikan rakyat ada cukup mampu untuk menyediakan makanan di rumah dalam keadaan pandemik ini. Kalau kita biarkan harga itu terus meningkat dan kekal meningkat tinggi dengan keadaan pendapatan rakyat yang masih tidak stabil, kadar pengangguran yang tinggi, ini akan memberi beban yang lebih kepada isi rumah di Malaysia. Dan kita tahu bahawa apabila harga itu naik dengan harga di barangan di Malaysia yang sticky, yang kita susah nak turun, walaupun harga akan datang katakan tahun depan ataupun tahun akan mendatang ni harga kos makanan kembali turun seperti biasa, saya tak yakin kalau harga akan turun seperti mana penurunan harga kos bahan mentah. Ya, ini seperti suatu kenaikan minyak beberapa tahun lepas, di mana dikatakan harga barang banyak meningkat kerana harga minyak naik, tapi bila harga minyak turun, harga makanan tidak juga turun. Itu antara kerisauan dan ketakutannya. Tapi Prof, selain daripada membeli bahan-bahan import seperti ayam, bagaimana pula dengan subsidi dan peruntukan? Subsidi untuk kita berikan kepada petani, penternak untuk mengurangkan kos mereka untuk menanam crops ini dan sekaligus boleh menyebabkan harga akhir barangan di tangan pengguna juga menurun. Subsidi boleh dipertimbangkan dalam satu strategi jangka masa pendek, tetapi kita perlu ingat bahawa subsidi itu datang daripada duit kerajaan, daripada duit dalam negara.
Jadi maksudnya sumber dengan sumber yang terhad itu kita telah menggunakannya untuk menstabilkan harga. Tetapi kalau ada satu pendekatan, kita tidak menggunakan sumber dalam negara, tapi kita menggunakan kaedah import tadi. Maksudnya kita tidak menggunakan sumber dalam negara, tapi kita menggunakan kelebihan berbanding yang ada di negara lain untuk kita bawa import ke dalam negara. Tapi boleh timbangkan juga, Roman, ya, untuk subsidi saya tidak kata itu satu perkara yang tidak boleh lakukan. Boleh lakukan, tapi kita kena bijak untuk memastikan dalam keadaan fiskal kita yang keadaan yang agak getir daripada ketika ini dalam mendepani situasi ekonomi pemulihan dan juga pandemik yang tidak kesudahan lagi. Bagi pandangan saya, elok kalau kita mencari satu pendekatan yang mana seelok-eloknya tidak mengganggu gugat lagi kedudukan fiskal kita. Itu yang pada pandangan saya lah. Okey, terima kasih Prof. Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi, dan kita harap juga masalah ini diselesaikan segera agar golongan B40 dan M40 khasnya tidak terus merasai beban keuangan, dan kita harap apabila semua masalah ini selesai, harga makanan juga akan turun. Tidak seperti yang kita lihat beberapa tahun lepas apabila harga komoditi dan harga bahan asas itu turun, harga akhir tidak turun seperti yang dijanjikan. Terima kasih kerana menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.